Ikuti kami untuk meraihkan perpaduan kesyukuran dan kesatuan yang mendefinisikan semangat Tadau Keamatan, Gawai dan Irau Aco. Ini dia penerokaan ke dalam jiwa warisan pribumi Malaysia. Saksikan Mimpanau Keamatan Sabah musim kedua. Kami orang di Lawas. Di Lawas bah kami. Kembali lagi bersama saya, tetapi kali ini kami berada di Pasar Tamu Lawas di mana saya akan menumbuh bual seorang jejaka yang cukup penting dalam kaum Lun Bawang. Saya Leslie, berbangsa Lun Bawang. Saya pengurusi Persatuan Lun Bawang Sarawak, Cawangan Belia. Sebagai seorang Lun Bawang, saya sangat banggalah dengan budaya Lun Bawang, yaitu gotong royong, dalam budaya tolong-menolong yang contohnya macam ada acara perkawinan, acara gotong royong ladang, macam itulah. Cakap pasal Lun Bawang ni kan, saya tahu ada satu perayaan yang sangat besar untuk kaum Lun Bawang. Sepanjang Irau Aco ni akan menyajikan pelbagai acara lah. Permulaan dia akan ada sukan tradisional dan sukan moden pun ada. Bermula daripada 1 hingga 3 hari bulan, dia akan ada malam kebudayaan dan malam peragaan Ratu Cantik inilah Lun Bawang lah, iaitu Padan Liu Burung dan Ruran Ulung. Pada satu ketika dulu, ya, seorang lelaki yang orang Sarawak cakap kacak lah, dorang membuat nama tu menjadi pertandingan lah untuk mendapat gelaran itulah, pertandingan Ratu Ruran Ulung dan Padan Liu Burung tu. Walaupun dalam arus pemodenan sekarang, benda tu masih dikekalkan lah. So anak-anak muda sekarang dia tahu, so this accessories kita punya, ini rantai ini kita punya, ada baju apa semualah ya. Dan selain daripada itu juga ada pameran kraft tangan, pameran makanan kebudayaan Lun Bawang dan aksesori Lun Bawang yang lain lah, seperti aksesori ke hutan apa semualah. Memang ada akan dipamerkan lah ketika itulah. Harap mereka terbuka untuk melibatkan diri lah. Kalau bukan kita bangsa Lun Bawang, siapa lagi yang akan memelihara lah ke depan ini, baik itu dari segi tradisi, baik itu dari segi adat, dan baik itu dalam kepimpinan juga lah. Terima kasih Leslie kerana telah meluangkan masa bersama saya. Sekarang kita tengok siapa lagi yang akan ditemu bual. Wina dah interview seorang lelaki, manakala saya nak interview untuk seorang perempuan pula. Saya Cynthia dari Long Tanit Lawas. Do Jo Mejing Kuan Irau Jo Lun Bawang. Apakah maksud tu? Do Jo Mejing tu selamat datang. Selamat datang. Selamat datang ke Lawas. Actually Irau Ajo bermaksud perayaan dan hari Irau Ajo Lun Bawang. So dia membawa maksud kepada komuniti Lun Bawang lah. Cynthia seorang belia dan juga bagaimanakah peranan belia sekarang ini bagi mengekalkan tradisi dan juga warisan Lun Bawang ini? During our meeting macam tu, kami lebihkan berbahasa Lun Bawang. So anak-anak muda ni mendengar kami berbahasa Lun Bawang, so they practice it in their school, di rumah begitulah. Yang anak-anak muda yang sekarang ni join belia PLBS, Persatuan Lun Bawang Sarawak. Ya. Sumbangkan apa yang kamu sudah belajar di luar sana. Ceritakan sedikit mengenai pakaian tradisional Lun Bawang ini. Baju saya ini is casual lah. So sepatutnya kalau yang nak tradisional betul, dia baju yang berukiran begini juga. Berukiran sama dengan skirt saya ni. So apa yang di kepala saya sekarang ni adalah patah. Ini bane. Bane bermaksud rantai lah. Ini beret untuk perkawinan ataupun apa-apa. Ya, majlis keramaian macam tu. Usually perempuan Lun Bawang, kita orang akan guna patah, beret dengan bane ni. Apa juga tarian Lun Bawang yang ada kepada penonton kita? So macam ni.
Itu saja basic yang saya tahu lah. Thank you so much kita ucapkan kepada Cynthia kerana telah berkongsi bersama dengan kami. Domo Papuk Boroh. Bye. Bye. Aunty, ni apa Aunty? Ini rantai untuk lelaki. Jadi semua ni macam dari suku Lun Bawang? Ya, dari suku Lun Bawang. Kalau untuk pertandingan Ratu Cantik hanya boleh pakai yang ini, dia tidak boleh pakai yang lain. Kenapa? Sebab yang ni yang dulu punya, yang tradisi dari dulu. Aunty dah berapa lama dah berniaga dekat Pasar Tamu ni? Sini dekat 5 tahun, tempat lain 5 tahun. Dah 10 tahun lebih lah. Ni Yang macam tu gelang kitchen. kaki, yang tu moden punya lah. Gelang kaki? Iya. Makcik, macam mana kita nak pakai ni kat gelang kaki? Boleh. Macam mana? Kan dia berat. Tidak berat, satu saja. Yang tu memang gelang lah. Oh, gelang Gelang lah. biasa, ya. Tapi ini adalah gelang rotan. Yang tu gelang rotan. Biasa yang lelaki pakai untuk padan liu burung. Saya try Boleh. Aunty ni cantik betul lah. Tapi biasanya orang pakai ni untuk upacara Ira Aco aja ke? Ira ataupun- Aco, masa perkahwinan. Jadi ini dua aja kita Yang boleh pakai? dengan baju tradisi. Ya. Wow. Okey, siapa-siapa kalau nak beli untuk pertandingan Ratu Cantik, Raja Cantik, bolehlah mai dekat Pasar Tamu, jumpa dengan Miss Yuhana kita. Sekarang ni kita berada di salah sebuah rumah yang merupakan rumah panjang yang terakhir bagi kaum Lun Dayeh yang berada di Sipitang, guys. Rumah panjang ni dah lebih daripada 50 tahun dah. Alright, so sekarang ni bersama dengan saya, Jasmine dan juga Wina, iaitu first runner up untuk Bu Vazoy Tavantang. My name is Jeffrey Juminic James. So I am a Lun Dayeh native son. In Sabah, we are a minority tribe because Lun Dayeh is basically divided into 3 continents. It is Sabah and Sarawak and Brunei and even at Kalimantan. Yes, betul. Pernah tak nak join Irau Aco selain daripada Bu Vazoy? Sebenarnya sekarang saya sudah mendaftar untuk pertandingan padan liu burung. Yes, padan liu burung. Untuk Irau Aco Lun Bawang di Lawas lah pada 1 hingga 3 hari bulan Jun nanti. Wow! It's a big news Itu for adalah us. finale lah masa tu. Saya adalah salah seorang finalis untuk padan liu burung Sarawak 2025. Tujuan saya adalah untuk memperkenalkan dan mempromosikan budaya saya sendiri. So saya boleh berdiri di atas pentas itu dengan bangga walaupun adat dan tradisi saya masih memakai cawat. Dan kedua adalah dari segi mentality. Kenapa mau bertanding dan apa komitmen yang dia boleh serahkan. Menjadi seorang Bu Vazoy Tavantang bukan hanya memperagakan pakaian, tetapi juga mempunyai satu komitmen sebagai seorang pemimpin. Sekarang Bu Vazoy Tavantang adalah sebagai diilustrasikan sebagai Huguan Siau, which is Huguan Siau adalah ketua bagi kadazan dusun. Bahasa Lun Dayeh dia tidak mempunyai buku yang boleh menjadi rujukan. Jadi rujukan saya biasa lebih kepada orang-orang tua, bergaul dengan orang-orang yang berumur. Lun Dayeh dia ada satu Alkitab dalam bahasa Lun Dayeh yang sudah dibuat. Jadi itulah sebagai rujukan saya. Apa yang paling kamu bangga tentang budaya Lun Dayeh ini? Walaupun kami dilahirkan ataupun sebagai headhunter, dipanggil oleh Lun Mesangit, yaitu orang yang ganas, tetapi kami juga mempunyai budi pekerti, kami punya adat dan tradisi yang begitu welcoming untuk orang-orang di luar sana. Jadi tarian kami juga menunjukkan kelembutan. Di dalam kekerasan ada kelembutan. Gitu. Dalam hati ada taman. Tengok dia gitu. wow kan. Jasmine, tertarik Kalau I tak? buat pick up line dia tak. Tarik, you kena pakai baju tu dulu. Dah kena, lepas ni kita nak Dia buat kena nampak. Jeffrey untuk menari sedikit dengan kita. Ketua adat, contoh di rumah panjang ini, biasa dia tidak akan memakai sigar yang beginilah. Dia akan pakai sigar warna hitam ataupun merah yang dihiasi dengan manik yang menunjukkan kemewahan. Tapi apa yang saya pakai pada hari ini adalah lebih kepada hunter lah, pemburu. Jadi apa yang saya pakai pada hari ini adalah sebenarnya original tulang dan taring daripada haiwan buruan lah. Contoh yang macam di kepala saya, ini tulang sebenar tengkorak sebenar monyet. Ini tengkorak sebenar musang.
Yang ini bagi yang Muslim jangan pegang lah. So yang ini adalah taring babi hutan. Semakin besar taring nih, maka semakin besar buruan tuh. Jadi kita boleh bermegah gitu. So ini, tapi yang ini kulit kambing lah. Kalau dulu dia akan pakai kulit macam rusa, buruan payau. Datuk saya yaitu Datuk Liao Foret. Dia adalah salah satu penari lelaki yang mungkin antara 10 orang yang masih hidup yang masih menarikan tarian tradisi Lundaya. Jadi saya agak berminat karena itulah identiti saya. Dapat masuk lubang baru. Bye. Jangan pelan-pelan. Hai semua, kita sekarang di Matunggong Village. Kita nak menari lah. Nak menari dengan mainan gong Imajinasi jom. Ayo. Kemana tu? Cepatlah. Amboi lambatnya perempuan kita ni. Kita sekarang ni berada di Matunggong Village di mana sekarang ni kita nak tahulah berkenaan dengan gong-gong. Dekat Sarawak pun ada gong. Dia orang kalau panggil gong itu gong yang besar, dia orang panggil tawak. Jadi kita nak tahulah berkenaan gong-gong di Sabah ni. Daripada KK ke Matunggong ni lebih kurang dalam 3 jam macam itulah. Nama saya Rohana binti Mokut, asal dari Kampung Sumangkap, berusia 58 tahun. Kita ada buat kulintangan, Yang canang. kulintangan tu nama gong. Tidak. Kulintangan tidak sama dengan gong. Kalau yang kulintangan dia biasa 9. Biasa kita ketuk menggunakan kayu lah. Wow. Wow. I think I nak bagi Wina dengan Jasmine cubalah. Cubalah dulu sikit ikut rentak hati. Okey, sekarang remix. Okey. Wah, merdunya, Wina, merdunya. Jasmine, your turn. Okey. Ini Sarawak punya muzik ya, bukan Sabah ya. Okeylah. Kalau gong dia menggunakan getah. Okey. Kalau yang canang menggunakan kayu lah. Jadi kita boleh kasih beza macam mana bunyi gong dengan bunyi canang lah. Kalau gong dia punya bunyi dia bulat lah. Dia punya kepala tinggi. Okey. Dia ada pattern bahagian pertengahan dengan dia punya dinding pun tinggi. Kalau di sini satu set dia ada 7. Kami panggil macam ini seludon. Seludon. Ya. Dengan satu pompo. Satu canang, 3 gong, satu lagi kami panggil tu koritikon. Koritikon maksud dia jenis yang macam begini Nina lah. Ya, ketuk tepi. Ini dipanggil sandangau. Kalau kita ketuk, setiap satu gong satu orang ketuk. Tapi kalau yang gong macam yang ni, 3 untuk satu orang ketuk lah. Tapi setiap suku dia berlainan jumlah gong. Kalau yang bahagian macam Iban dari Sarawak. Betul. Ada satu orang panggil tawak dengan satu orang panggil bendai. Bendai dengan satu orang panggil lagi satu set kromong. Kromong tu maksud orang tu kulintangan. Ya. Kalau kita di Sabah biasa gong banyak kegunaan seperti kita guna untuk hantaran kawin. Jadi ini macam untuk momen-momen yang happy lah. Ya.
Kalau harapan dari saya, kalau boleh kita akan perluaskan lagi lah pengusaha gong di Kampung Sumangkap. Kalau boleh yang meminat gong tuh bolehlah kontak-kontak kita di pusat membuat gong lah. Harapan kami lah supaya kami punya gong terkenal di mana-mana sajalah. So thank you so much kita ucapkan, dan selepas ini kita nak pergi ke tempat lain pula. Hello, di belakang kami ni adalah sebuah gong yang teramat besar. Ya. Tetapi di sebelah saya seorang lelaki yang lagi besar, berhati besar, anak jati kudat, Encik Revol. Apa khabar hari ini? Baik, ini agak panas lah. Kita nak tanyalah Encik Revol pasal harapan Encik Revol kepada anak-anak muda yang berasal daripada kampung di Kudat ini. Kita nampak banyak bakat-bakat yang terpendam di sini, bakat yang tidak dieksplor. So we are hoping that someone will create a platform for them so that their talent can be shown to the world. Tapi apa lagi strategi untuk membawa orang kembali supaya orang berminat untuk memberi macam satu contribution kepada komuniti di sini, especially dalam pembuatan gong? Okay, one of the reason why anak-anak muda ni dia keluar is because of the scarcity of the opportunity ataupun kekurangan peluang, especially peluang pekerjaan, menjana pendapatan. Benda yang paling pertama yang kita boleh tackle in term of bringing them back here is actually to create a platform where they can generate an income and at the same time giving the opportunity to showcase what they're capable to, that they can offer to the world. Talent development tu sangat penting. Sangat penting, betul. Ya. Yes, betul. Dan juga Matunggong Village ni kalau kita berjalan tadi kan guys, memang keseluruhan kampung ni menjual gong dan juga craft-craft tangan. Dan juga saya dimaklumkan juga gong ni merupakan orang cakap Malaysia Book of Records. Yes. Wow, it's a great one lah kan. Jadi sebagai seorang individu orang Sabah lah, macam mana rasanya bila kampung sendiri ataupun halaman sendiri ini dah ada nama di Malaysia Book of Records? Saya rasa sangat bangga lah because kita punya gong ni is actually one of the best. So not only dekat Sabah sendiri, but kita punya gong ni jual ke tempat-tempat lain ataupun ekspor ke tempat-tempat lain. Contohnya macam Sarawak, Brunei. Perasaan bangga lah. Perasaan saya bangga lah. Jadi orang Sabah, orang sangat bangga. Sejarah gong dari Sangat sini bangga. tau. Yes, So, siapa-siapa yang nak cari gong di luar sana, Yes. ingat Sumangkap, ingat gong. Ya. Okey, thank you so much kita ucapkan, dan seterusnya kita nak pergi ke mana lagi guys? Nak tahu nak pergi mana? Mana tu? Tunggulah sekejap. Sekejap. Bye-bye. Kaum Ulun Bawang ini terdapat di kawasan pertengahan Pulau Borneo. Kalau di Sarawak, di Lawas dan Limbang. Kalau di Sabah, dia di Sepitang, bersempadan dengan Lawas. Mana yang kita tahu tempat mereka tinggal adalah kawasan perdalaman, ya. Sedikit latar belakang Lumbawang, kita hidup di perdalaman dan kita hidup secara bercucuk tanam, memelihara. Tengwang ini unik. Dia punya bahasa sendiri, ya, cara hidup sendiri, beda dari etnik lain. Suasana perayaan Irau Aco, Irau yang ulung bagi kaum Lumbawang, suasananya adalah sangat meriah. Ada sukan moden bola sepak. Dulu-dulu pun mereka juga memang di kampung-kampung pun memang juga main lah. Sukan tarik tali dan sukan tradisi menyumpit, malam budaya di mana muzik-muzik Lumbawang dipermainkan. Dalam 3 hari ini memang penuh. Bandar Lawas nak letak kereta pun susah. Yang dari kampung-kampung turun ke Bandar Lawas, yang tinggal di luar kawasan Lawas, dari Kuching, dari Kuala Lumpur, bahkan ada yang tinggal luar negeri pun pulang. Jadi memang meriah lah, memang satu irau yang ditunggu-tunggukan oleh semua kaum Lumbawang. Guys, ini dia DMA Gombizau Honey Bee Farm. Sebenarnya tempat tarikan juga yang berada di Kudat, Sabah. So, kita nak tahulah macam mana proses dan juga kaedah
untuk menghasilkan madu lebah. Ya, dari hari pertama tahu dia bagi tahu Jasmine, kita nak pergi test honey tahu daripada lebah-lebah. DMA Gombizau ni sebenarnya dah ditubuhkan sebenarnya 6 tahun daripada 2019 lagi. Ada madu yang lebih daripada 10 tahun macam botol yang di depan kita sekarang ni guys. DMA Gombizau Honey Bee sebetulnya bermula 2019. Maklumat utama kami untuk mendapatkan penambahan ekonomi keluarga lah. Sekarang saya akan buka. Kita tengok. Kelulut ini kan dia suka pergi rambut. Yes, Tapi yang ni tak sengat kan nanti? ini dia tidak mempunyai sengat ini. Okey. So tak berbisa Ini lah. senang sikit untuk menjaga. Okey, kita boleh nampak ni semua madu ini. Kami boleh isap kan? Boleh. Madu ini Okey. dia mempunyai dua rasa, satu asam dan Masam? manis. Manis. Jangan telan Jangan itu telan. ini gam dia. Gigit tak? Isap. Dia punya isap. air tu saja. Rasakan. Masam sikit. Masam sikit. Okey. Tapi sedap. Sampai kah? Dapat. Wow. Sedap, sedap. Okey, sangat sedap. Okay, saya jom. Dia macam ada rasa orange sikit. Ya. Ya. Wow guys. Yang orange Madu manis. daripada Kudat Sabah. Okey, so tadi kita sudah try madu daripada kelulut. Sekarang ini nanti kita mau ke mana pula? Oh, sekarang kita pergi Apis Serana. Okey, jom. Apa itu api serana? Jom. Apis Serana mencabar sikit. Dia mempunyai sangat. Oh, takut. Okey, let's go. Jom. Let's go, Silakan. Adik. Okey, ni masanya yang kita sudah tunggu-tunggu. Jom cuba. Jom. Jom. Okey. Kalau ambil besar sikit boleh tak? Oh, boleh. Wow. Ini fresh kan? Fresh. Dia punya manis, susah saya mau explain. Tak pernah tahu madu yang segar macam ni. Saya sebagai Undang Ngadau KDCS Sarawak 2025 ini, kalau kita juara ni, apa yang orang tengok, oh sebab dia cantik, tapi tidak. Sebenarnya banyak tanggungjawab yang akan dibawakan selepas menjadi juara. Saya ingin membuat program-program di sini seperti pendidikan tentang kebudayaan, tradisi dan budaya dari Sabah lah ke Sarawak ini. Jadi memperkenalkan lebih banyak lagi kepada orang-orang di Sarawak, sebab di Sarawak pun kita tahu banyak etnik. Dia sebenarnya sama saja dengan di Sabah. Dua-dua pun sangat unik. Terima kasihlah kepada KDCS Sarawak, dorang buka di Sarawak ini dan membuka peluang kepada anak-anak muda yang berketurunan KDMR untuk mengikuti pertandingan Undang Ngadau di Sarawak ini. Hargailah apa yang kita ada sekarang dan jagalah adat dan tradisi yang masih kita laksanakan sampai sekarang. Dalam masyarakat Iban, kumang melambangkan nilai-nilai tradisi, kebijaksanaan, kepimpinan wanita. Ia adalah simbol penghormatan kepada peranan wanita sebagai tunjang keluarga di dalam sesebuah keluarga, termasuk masyarakat, terutamanya dalam mengekalkan adat, budaya dan tradisi masyarakat Iban. Kemenangan ini bukan sahaja menjadi kebanggaan peribadi untuk saya, tetapi ia juga merupakan lambang penghormatan kepada komuniti Dayak, especially kaum Iban lah. Jika dibandingkan dengan pertandingan lain seperti Undang Ngadau, Ruran Ulung, di Sabah dan ataupun di Kenyah, semuanya membawa makna yang sama. Penghormatan kepada wanita sebagai lambang keagungan budaya masing-masing. Saya juga berharap akan lebih banyak program pendidikan dan pendedahan tentang gawai Dayak di sekolah-sekolah supaya nilai tradisi ini dan nilai kebudayaan ini dapat difahami dan dihayati oleh remaja pada masa akan datang.